Salam sejahtera dan selamat datang kepada penonton setia Karens VMY. Terima kasih karena masih lagi bersama-sama kami. Baiklah, kamu semua pernahkah rasa frust ataupun stres apabila balik kampung? Terutamanya orang-orang Sabah. Kalau di Sabah, bila balik kampung saja, jalan masih lagi berlubang, elektrik pun masih lagi dan asyik terputus-putus. Dan air pipe tuh macam datang seminggu sekali pun ada. Kadang-kadang rasa macam kita ini masih hidup dalam tahun 80-an, padahal kita sudah masuk tahun 2025. Persoalannya, siapakah yang patut kita salahkan sebenarnya? Adakah kerajaan negeri yang melepaskan tangan ataupun kerajaan persekutuan yang cuai? Ataupun semua pihak memang suka main tuding jari? Baru-baru ini dalam satu program parti di Petagas, Menteri Keuangan Negeri Sabah sendiri, Datuk Seri Masidi Manjun, membuat kenyataan yang cukup menarik perhatian. Beliau kata tindakan menyalahkan kerajaan negeri semata-mata untuk isu jalan rosak, elektrik terputus dan bekalan air yang tidak stabil ini sebenarnya tidak kena pada tempatnya. Kalau kamu tengah dengar ini dan sambil duduk dalam bilik gelap sebab blackout lagi, sabar-sabar dulu lah ya. Mari kita hadam betul-betul apa yang beliau cakap ini dan kita bincang bersama-sama sama ada adil atau tidak kenyataan beliau ini. Masidi Manjun menegaskan, bila ada pihak, khususnya pembangkang, yang menghentam kerajaan negeri yang kononnya tidak buat kerja sebab jalan teruk dan elektrik pun asyik terputus-putus. Beliau kata, sebenarnya mereka tidak menyimak fakta dengan betul. Menurut beliau, majoriti jalan yang rosak di Sabah adalah jalan yang berstatus jalan persekutuan. Maksudnya jalan itu di dalam bidang kuasa kerajaan pusat dan bukanlah kerajaan negeri. Dan bila kita semak semula data dari Jabatan Kerja Raya Sabah, memang betul. Lebih 90% laluan utama Sabah termasuklah Jalan Kimanis Keningau, Jalan Kalabakan Sepulut, dan Jalan Kota Belut Ranau adalah jalan persekutuan. Jadi logiknya kerajaan persekutuanlah yang kena bertanggung jawab dalam aspek penyelenggaraan dan juga pembaikan. Tetapi ini yang menarik. Masih dikata apabila pembangkang serang isu jalan rosak, sebenarnya mereka tengah serang kerajaan persekutuan juga. Sedangkan sebahagian mereka itu adalah sebahagian daripada kerajaan pusat. Memang ironi. Dan sudah jadi macam serang diri sendiri pula. Tentang isu elektrik pula, Masidi jelas kata bukan Haji Jinor yang patut dipersalahkan. Beliau cakap Sabah Electricity Sdn Bhd yang menguruskan tenaga elektrik di negeri ini yang dimiliki oleh Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB, yaitu GLC milik kerajaan persekutuan. Sabah cuma ada 18% pegangan sahaja di dalam SESB. So, kalau blackout berlaku berulang kali, adakah Ketua Menteri yang patut disalahkan ataupun TNB yang perlu tampil memberikan jawaban? Dalam kenyataan yang sama masih diakui kerajaan negeri memang ada peranan dan tidak lepas tangan. Tetapi katanya kita kena adil dengan fakta. Kalau kita terus salahkan kerajaan negeri 100%, itu tidaklah tepat. Memang betul juga lah kalau kita tengok dari satu sudut, tetapi dari sudut yang lain, rakyat tidak peduli sangat siapa yang mempunyai kuasa. Yang penting, masalah selesai. Masih juga kupas satu lagi isu yang cukup sensitif dan menyakitkan hati rakyat Sabah, yaitu isu bekalan air. Kita semua tahu ada tempat di Sabah ini air datang waktu malam saja. Kadang-kadang tuh 2-3 hari air tidak keluar langsung, tidak ada langsung. Masidi mendedahkan yang masalah ini sebenarnya berpunca dari tindakan kerajaan negeri terdahulu yang menamatkan kontrak konsesi pengurusan air. Tujuan asal ingin jimat duit, tapi akhirnya apa yang berlaku? Kos pengurusan meningkat, kepakaran pun hilang, dan yang paling teruk, kerajaan terpaksa membayar pampasan 300 juta ringgit kepada syarikat konsesi yang ditamatkan secara mengejut. Bayangkan, 2 kali rugi.
Satu, hilang kepakaran dan sistem pengurusan air yang stabil. Yang kedua, bayar pampasan ratusan juta. Dan yang tanggung akhirnya adalah siapa? Siapa lagi kalau bukan kita, rakyat. Air tidak ada, tapi bil tetap jalan. Macam mana itu? Mas Idi juga berkata sejak 2,5 tahun yang lalu, kerajaan negeri sudah pun mula usaha untuk menyelesaikan masalah air ini. Tetapi dia akui juga tempo itu masih lagi terlalu singkat untuk memperlihatkan hasil yang betul-betul signifikan. Dia kata walaupun kerajaan GRS sudah mahu masuk 5 tahun, tetapi 2 tahun pertama itu tidak boleh kira sangat sebab pandemik COVID-19. Semua operasi kerajaan pun terganggu semasa itu. Dan bila masuk 2022, ada pula usaha yang ingin menjatuhkan kerajaan GRS dari dalam. Jadi banyak perancangan yang tergendala. Oke, semua kenyataan itu memang nampak logik. Tapi sekarang ini saya ingin membawa kamu semua untuk berpikir dari sudut yang lain pula. Bolehkah kita sekadar cakap, ini tanggung jawab pusat, ataupun kita tidak ada kuasa yang penuh. Dan yang satu lagi, kata-kata paling selalu digunakan, ini adalah salah kerajaan yang lama. Nah, dan kita lepas tangan begitu saja, betulkah atau tidak, ataupun logika atau tidak. Yang pertama, memang betul, jalan persekutuan memang bawah kerajaan pusat, tapi takkanlah kerajaan negeri tidak boleh buat tekanan ataupun mendesak lebih keras supaya peruntukan disalurkan dengan segera. Kalau kita tengok negeri lain seperti Kelantan pun, mereka tetap berjaya mendapatkan proyek jalan raya walaupun berbeza kerajaan pusat. Jadi adakah Sabah kurang vokal ataupun kurang berani mendesak? Yang kedua, berkaitan dengan SESB dan juga TNB. Walaupun Sabah cuma pegang 18% saham, itu tidak bermaksud kerajaan negeri tidak boleh bertindak langsung. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan pernah mencadangkan agar Sabah mengambil alih sepenuhnya SESB. Tetapi, kenapa cadangan itu senyap macam itu saja? Adakah kerana tiada keberanian politik ataupun tiada perancangan jangka panjang? Yang ketiga, isu air. Memang betul kerajaan sebelum ini yang menamatkan konsesi, tetapi kita kena ingat juga, HJJ pada masa itu adalah timbalan Ketua Menteri dan Menteri Keuangan. Jadi bukankah beliau juga sebahagian daripada keputusan itu? Adakah adil kalau kita cakap itu salah kerajaan dulu, sedangkan pemimpinnya masih lagi orang yang sama? Dan yang paling penting, rakyat tidak mahu mendengar alasan lagi. Kita sudah dengar alasan sejak zaman PBS, zaman warisan, zaman Barisan Nasional, dan sekarang zaman GRS. Tetapi masalah sama juga masih lagi tidak pandai selesai. 60 tahun selepas Sabah merdeka bersama Malaysia, kita masih bergelut dengan isu asas macam air dan juga elektrik. Kamu rasa tidak pelikkah? Sekarang ini saya mau bertanya kepada Anda semua yang sedang mendengar ulasan ini. Siapa sebenarnya yang patut dipersalahkan dalam semua ini? Atau adakah kita sebagai rakyat Sabah hanya dijadikan bahan untuk main tuding jari sesama pemimpin politik? Kita patut mula bertanya, bila sebenarnya masalah ini akan selesai? Dan siapa yang berani tampil dengan solusi sebenar dan bukan sekadar alasan? Akhir sekali kepada para pemimpin, tidak kiralah kerajaan negeri ataupun pusat, ingatlah rakyat Sabah ini bukan bodoh. Kami boleh menilai, kalau Anda gagal menunjukkan hasil, jangan harap kami akan terus percaya. Jadi kepada semua sahabat-sahabat di Current Sphere MY, apakah pendapat Anda tentang kenyataan Mas Sidi Manjun ini? Adakah Anda setuju bahwa kerajaan negeri tidak patut dipersalahkan? Atau Anda rasa ini semua hanyalah taktik bila mahu cuci tangan dan mengalihkan beban? Coba tinggalkan komen Anda, kongsikan pengalaman Anda dengan masalah jalan, elektrik, dan air di kawasan Anda masing-masing. Dan jangan juga lupa untuk tekan butang like, subscribe channel ini karena kami akan terus membongkar isu-isu besar yang menggugat rakyat. Bukan sekadar berita, tetapi analisa tajam yang membuka mata. Jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Sampai bila Sabah perlu tunggu? Anda tentukan jawabannya.
Terima kasih karena menonton dan teruskan bersama kami di Karens VMY, Suara Rakyat, Nadi Perubahan. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian saja semua. Terima kasih.